Tadi kita baca bersama-sama dengan Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Hakimi ayat surah Az-Zumar. Walaupun sekadar satu page, satu muka surat, tapi kalau tengok pada makna dalam ayat tadi ada beberapa perkara yang saya cuba nak perhatian tuan-tuan semua. Saya baca bersama tadi, tuan baca bersama, melihat pada ayat dalam muka surat 462 surah Az-Zumar tadi, ada 2-3 perkara Allah sentuh direct kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب يسر أمورنا ولا تعسر علينا إنك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang bermaksud, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, hendaklah beramal dengan amal salah dan tidak syirik menduakan Allah dalam perkara ibadat. Sadaqallahul Azim, surah Al-Kahfi ayat 110 terakhir surah Al-Kahfi. Sadaqallahul Azim. Yang hormati berbahagia Al-Fadhil Tan Sri Nazir Masjid dan seluruh Tan
kuasa pengurusan Masjid Al-Falah, berbahagia Ustaz Hakimi, Tuan Imam kita pada pagi ini, dan yang dihormati Al-Fadhil Tuan Bilal, yang dikasihi, yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah di kuliah subuh yang penuh barakah ini. Pertama-tama, sama-sama kita merafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang masih dapat menikmati sampai ke saat pagi ini, dalam usia yang masih Allah panjangkan, dalam nikmat yang masih kekal sampai ke saat ini, dalam nikmat yang pelbagai yang sedang kita hirup udaranya, menikmati perjalanan sesaat daripada rumah kediaman kita masing-masing, hinggalah kita dapat sampai ke masjid untuk berjemaah, dapat kita beribadat berjemaah subuh pada pagi ini dalam suasana penuh keinsafan, berzikir, bertasbih, bertahmid, berdoa, mengaminkan bacaan doa Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Hakimi, membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim, surah Az-Zumar, muka surat 462 kejap tadi. Alhamdulillah, semua ini merupakan rezeki yang bukan kecil, yang boleh kita anggap sebagai satu muqaddimah besar dalam dari kehidupan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering sebut acap kali dalam muqaddimah ceramah-ceramah saya di mana saya pergi, bahawa tiap permulaan dalam hidup ini, setiap saat kita mulakan dari hidup kita di awal pagi, dengan solatnya, dengan tasbihnya, dengan zikirnya, dengan munajatnya, dengan berjemaah, ini satu rezeki yang paling besar sekali. Ini satu rezeki yang paling besar. Mana mungkin kita anggap ini satu rezeki yang kecil. Bila Allah berikan kita kekuatan hati, kekuatan fizikal, jiwa, perasaan untuk bangkit awal pagi. Belum berfikir apa kita nak makan. Belum berfikir ke mana kita melangkah pergi. Belum fikir urusan keluarga, urusan harta dunia. Belum kita melangkah tempat kerja kita dan seumpamanya. Kita boleh bangkit awal pagi dengan ibadat. Zikrullah melekat di hati kita. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, ya Tuhanku, Maha Suci Allah yang telah hidupkan aku balik pada pagi ini. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Kita mula dengan ucapan Alhamdulillah di awal pagi. Dan bukan setakat Alhamdulillah kerana kita boleh bangkit awal pagi. Kita dapat menikmati salat berjamaah subuh dan sebelumnya dengan sembahyang tahajud, wuduk diangkat, sejak dihamparkan, takbir kita angkat, sujud rukuk kepada Allah Azza wa Jalla, dalam suasana air mata tumpah, 2-3 titis, tangan diangkat munajat, dengan zikir, tasbih, tahmid. Memulakan awal pagi, tuan-tuan. Apakah ini suatu rezeki yang kecil? Sesuatu nikmat yang kecil? Tidak sama sekali. Ini muqaddimah yang penting. Dan muqaddimah sebeginilah kita harapkan akan terus berkekalan, berpanjangan, terus berkekalan sampai bila? Sampai kita mati. Berkekalan. Awal pagi bangkit di atas nama Allah. Awal pagi bangkit dengan tasbih tahmid. Awal pagi bangkit dengan solat tahajud. Awal pagi bangkit dengan sejadah kita hamparkan. Awal pagi bangkit kita dapat berjemaah subuh. Awal pagi bangkit kita dapat berzikir tasbih tahmid. Ini kita harap berkekalan. Sampai bila? Sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mukmin itu di situ sebenarnya. Tadi kita baca bersama-sama dengan Al-Fadhil Tuan Imam kita Ustaz Hakimi, ayat surah Az-Zumar. Walaupun sekadar satu page, satu muka surat, tapi kalau tengok pada makna dalam ayat tadi, ada beberapa perkara yang saya cuba nak perhatian tuan-tuan semua. Saya baca bersama tadi, tuan baca bersama, melihat pada ayat dalam muka surat 462 surah Az-Zumar tadi, ada 2-3 perkara Allah sentuh
direct kepada kita. Supaya kita berada dalam keadaan tenang, bahagia, sejahtera, selamat. Tidak kecundang nilai kehidupan beragama kita. Dalam ayat tadi, itu satu bacaan yang kalau kita renung maknanya, memberi kita banyak keinsafan secara tuntasnya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nak ambil 3-4 ayat tadi. Bersama-sama kita ambil renungan. Walaupun ini bukan maksud tajuk saya, tapi kerana itulah bacaan kita, ada makna tersebut kita ambil. Contohnya, daripada ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan 2 situasi yang membezakan manusia. Apa kata Allah yang pertama? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ. Allah bercakap tentang orang-orang yang hidupnya mendustakan Allah. Kazzaba, dustakan Allah, kebenaran agama, tidak melakukan perintah Allah. Ini pendustaan. Dalam maksud yang lain, dia menolak kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, jaga-jaga. Jaga-jaga. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Tidakkah neraka menanti kamu, tempat tinggal kamu selama-lamanya? Ini satu perkataan penting. Allah meletak satu peringatan, hidup ini jangan takzibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendustaan dalam agama ni kalau ikut panduan daripada Al-Imam At-Tabari rahmatullah, bukan dengan maksud semata-mata mengatakan Allah itu tidak ada, Allah dusta, tak. Pendusta dalam Islam kata Tabari dan makna tarkul awamir, meninggalkan perintah Allah pun dianggap pendustaan. Meninggal perintah Tuhan, meninggal Allah punya suruhan pun dianggap pendustaan. Macam sekarang, contoh yang dekat dengan kita lah, kita kena sebut, tak boleh bangun subuh, tak bangun sembahyang subuh, terlentang di atikar tilam contohnya, jam subuh dah masuk. Ini pendustaan. At-takzib, itu dustakan agama. Allah perintah bangun beribadat, Allah perintah bangun sembahyang subuh contohnya, tetapi kita tak bangkit. Itu adalah unsur pendustaan. Kata Imam Tabari, dustakan Allah bukan sekadar kita sebut Allah ni tak ada, Allah bohong, itu kata-kata yang keluar agama. Tetapi meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak menunaikan perintah Allah, itu pendustaan. Sebab apa? Sebab bila Allah perintah tak buat, itu pendustaan. Macamlah seorang anak, bila mak suruh buat satu benda, dia tak irau. Itu satu pendustaan kepada bapa. Patutnya ayah suruh buatlah, mak suruh buatlah, tunaikan hak perintahnya. Tapi kita tak irau, mendustakan mak ayah, tak menghormati, tak dengar kata. Apakah seorang anak bila disebut oleh mak ayah disuruh dia tak buat, anak yang baik? Mak kata bangun, pergi ke masjid, mak kata tolong mak sekejap, anak buat tak kisah. Itu anak yang baik ke anak yang tidak baik? Moralnya kita kata anak yang jahat, tak elok akhlak, buruk perangai, sebab tak dengar cakap mak, tak dengar. Contohnya, demikian dalam agama. Jadi kata Imam Tabari, kalau bercakap tentang at-takzib kepada Allah ini, ia masuk dalam konteks tarkul awamir, meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini benda yang lumrah, yang kita rasa bimbang kalau berlaku dalam hidup kita. Ini antas Allah sebut kepada kita. Mimman faman azlam, siapa yang lebih zalim. Allah sebut dengan perkataan azlama. Azlama itu lebih zalim. Zalama yazlimu zulman, azlam lebih zalim. Bahasa Arab panggil kalimat tafdil, afdal. Lebih zalim. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang dustakan Allah dan dustakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat bila baca ayat-ayat macam ni, kita dapat recall baliklah sikit sebanyak apa-apa yang kita baca sebelum ini. Sebab itulah Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi, apa kata Imam Al-Ghazali rahmatullah?
seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, min aswa'in nas. Dalam bahasa Arab maksudnya sejahat-jahat manusia. Siapa? Kata Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi. Sejahat-jahat manusia di kalangan manusia siapa tuan-tuan? Ialah mereka yang tidak menunaikan perintah Allah. Tak tunai perintah Allah. Itu sejahat-jahat manusia. Pada pandangan agama. Itu disebut Imam Al-Ghazali rahmatullah. Sebab itulah maka di sini, ayat kita baca tadi, Allah sebut satu keadaan manusia yang dustakannya. Tetapi, tengok, Allah tak cakap orang dusta. Allah angkat nilai orang yang baik, orang beriman, beramal. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ni tuan-tuan, ayat baca tadi, baru tadi, panah-panah lagi ni. 462, muka surat 462. Boleh semak baliklah Quran kalau ada. Allah tak cakap tak orang dustakan dia semata. Allah angkat kedudukan orang-orang yang baik. InsyaAllah tuan-tuan dan saya lah, InsyaAllah kita doakan. Itulah orangnya. Kita lah. Mudah-mudahan kita doa. Sampai ke mati, sampai kiamat insyaAllah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walladhi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang yang datang dengan kebenaran. Membenarkan apa yang Allah perintah. Dia faham, dia tahu tentang hukum hakam agama, perintah Allah, suruhan Allah, larangan, dia faham. Kemudian bukan faham tahu saja, wa saddaqa bih, membenarkannya. Dia membenarkannya. Dan dia tahu Allah suruh, dia buat. Dia tahu Allah larang, dia tinggal. Ini ciri orang yang tasdiq. Orang macam kata Allah Azza wa Jalla, bukan golongan pertama, golongan kedua ini, siapa kata Allah Azza wa Jalla? Ulaika humul muttaqun. Inilah golongan yang beruntung, yang berjaya, golongan bertakwa. Tuan-tuan, ayat macam inilah merupakan ayat yang sepatutnya kita renung, tengok, semak, tadabbur. Kerana semua ayat ini merupakan ayat yang berkaitan kita. Allah angkat, Allah sanjung, Allah puji, Allah SWT muliakan di kalangan kita dengan kemuliaan tinggi. Sebab apa? Mereka itu kata Allah, ja'a bisidqi wa saddaqa bih. Mereka kenal kebenaran, beramal dengannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berikan kita laluan hidup ini supaya kita berada dalam keadaan yang membenarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Apa hasilnya? Akan buat perintah aku, kamu tunduk perintah aku, kamu tinggal apa aku larang, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang yang benar-benar bertakwa. Allahu Akbar. Kemudian ayat seterusnya, di antara bacaan kita tadi, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita, tuan-tuan sekalian. Apa janji Allah kepada kita dalam ayat yang disebut kemudiannya? Lalu Allah sebut dengan perkataan menarik sekali. Zalika jazaa'ul muhsinin. Orang-orang yang hidupnya dalam kebaikan, dalam melakukan amal salih, tidak akan pernah dikecewa dan kecewa. Zalika jazaa'ul muhsin. Itulah balasan bagi orang baik-baik. Al-muhsinun. Betullah kita dalam hidup beragama ni tuan-tuan, antara isu yang kita kena fikir sentiasa, menebal dia dalam akal, melekat di hati jantung kita ialah apa cara kita nak jadi orang muhsinun, yang sentiasa buat baik dalam kebaikan, cipta kebaikan dalam perkara salah. Ini tema penting kita. Kita kena fikir sentiasa dalam kotak pemikiran, melekat hati jantung, apa cara aku jadi orang muhsinun? Buat kebaikan, dalam kebaikan, kekal kebaikan. Ini ciri orang beriman. Masalah kita kadang-kadang, kita sebut, apa yang berlaku ialah kita berfikir ke arah untuk bermusuh. Kira berfikir ke arah untuk cederakan iman sendiri.
dengki, dendam, kata, mengata, caci, ini sebagai contoh lah. Tak semua, tapi kadang-kadang tengok orang lebih dendam, orang lebih dengki, orang lebih kita rasa nak marah, orang lebih kita nak maki, contohnya. Ini antara akhlak yang buruk. Dalam Islam tak begitu. Islam ajar kita, berfikirlah kamu dalam kotak pemikiran, hati nak buat baik ya. Sekalipun kadang-kadang kita rasa dalam hati ada perasaan tidak elok, perelokkannya. Contoh kita ambil. Dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah sebut kepada kita. Al-Ankabut 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدَمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Al-Ankabut 69. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ lama'al muhsinin. Allah akan tetap bersama orang yang baik-baik. Perkataan ini tuan-tuan, perkataan yang ditafsirkan ulama ramai. Bila Allah sebut dalam ayat Al-Ankabut 69, wa inna allaha lama'al muhsinin, Allah akan bersama orang yang baik-baik. Sama macam mana? Bersama tu berjalan sekali makan bersama ke? Tidak. Bukan duduk bersama tu maksud makan sekali berjalan. Tidak. Bukan itu maksudnya. Tetapi dengan maksud jagaan. Hidayah. Allah akan beri kita hidayah, jagaan yang cukup kuat. Allah pelihara kita. Dan hati kita baik. Jiwa kita baik. Allah tambahkan lagi kebaikan. Itu maksud jagaan Allah kepada kita. Kita keadaan berfikir nak buat baik, nak cari benda baik, Allah akan tolong kita. Dengan jagaan yang rapi, dengan maksud hidayah Allah beri, kekuatan Allah beri. Sebab Allah bersama orang yang muhsinin tadi. Ini kata para ulama tafsir, Allah tidak akan meninggalkan hambanya bila hambanya berada di jalan kebaikan. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ini kita nak sebenarnya. Ini yang diajar agama. Patut ayat tadi, dalam bacaan tadi, surah Az-Zumar, Allah kata apa? Zalika jazaa'ul muhsinin. Itulah balasan orang baik. Balasan. Ada satu hadis Nabi saya baca dalam kuliah baru semalam, duha semalam. Nas, saya tak ingat detail, tapi maksudnya saya ingat. Sampai satu peringkat, satu hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, hadisnya panjang. Nas saya tak ingat dengan baik, tapi ingatan dalam maksud saya ingat. Dalam satu hadis yang panjang daripada Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, berlaku satu peristiwa di padang mahsyar nanti. Keadaannya macam mana di padang mahsyar? Bila Allah Subhanahu wa ta'ala himpunkan hambanya, himpunan itu himpunan yang menyebabkan semua orang. Kaya, miskin, berpangkat, tak berpangkat, Allah himpunkan semua. Satu himpunan. Di hari mahsyar nanti. Allah minta malaikat panggil satu kelompok manusia. Untuk menghadapnya. I'tuni bihim. Kata Allah kepada malaikat, bawa mereka datang kepada aku. Himpunan ni orang ahli syurga dah, bukan neraka ni. Himpunan ahli syurga. Yang nak ke syurga. Tak kira yang miskin, yang kaya, berpangkat, semua ada. Allah minta bawa satu kelompok kepadanya. I'tuni bihim, bawa mereka kepada aku. Malaikat bawa. Lalu bertanya ahli-ahli syurga, bakal syurga ni, belum masuk lagi ni. Kita lah insya-Allah. Siapa mereka itu? Manhum. Kenapa mereka dibawa menghadap Allah seawal itu? Siapa mereka itu? Manhum. Lalu Allah sebut kepada orang-orang ramai, kita lah. Ahli syurga belaka ni, bakal belaka. Dibawa satu kelompok. Lalu kata Allah kepada makhluk yang bertanya, siapa mereka? Kata Allah, ini golongan aku muliakan mereka. Akramtuhum, aku telah mulia mereka semenjak mereka hidup sampai ke mereka mati. Apa mulia mereka? Lalu kata Allah kepada yang bertanya, kita bertanya, orang syurga bertanya,
kata Allah Azza wa Jalla, mereka ini kata Allah Azza wa Jalla, sepanjang hidup mereka, mereka sentiasa memilih jalan baik. Dalam kesempitan, dalam kepayahan, dalam ujian apa pun mereka ada, mereka sentiasa pilih jalan baik. Maksud apa? Mereka buat kebaikan, cita kebaikan, amal kebaikan. Ada kepayahan, mungkin bab harta, miskin, tapi tetap bersedekah. Contohnya lah, mereka harta tak banyak, sedekah juga walaupun dalam harta tak banyak. Mereka nak cari kebaikan. Ini contoh. Sebab kelompok ini Allah bawa ke depan, diangkat darjah mereka. Lalu ahli syurga tanya, kenapa mereka ini? Allah sebut, mereka ini masa hidup dahulu aku muliakan mereka, akramtuhum, aku muliakan mereka sampai mereka mati. Sebab banyaklah cerita yang disebut kemudian, ada yang disebut bahawa kata mereka ini dalam masa hidup dulu, dalam kesempitan, kepayahan, mereka cari kebaikan. Contoh tadilah, walaupun dalam keadaan miskin, tetap menyumbang. Dalam keadaan sakit, demam macam mana, tetap ibadat. Sebab mereka fikir benda baik. Tengok tuan-tuan, di padang mahsyar, mereka akan dibawa menghadap Allah, mengatasi orang-orang lain yang akan ke syurga. Ini semua cerita daripada hadis disebut Imam Al-Baihaqi, nas ada panjang, saya tak sebut di sini, ambil rumusan saja. Jadi makna kita hidup ini, dalam hidup ini antara wawasan utama kita ialah fikirlah di mana kita berada. Dalam konteks pemikiran baik, hati baik, aku nak cipta kebaikan. Bukan cari pasal, cari asbab-asbab yang merosakkan, tidak. Sekalipun kita ada peluang buat jahat, tak nak buat jahat. Sebab aku nak buat baik. Sekalipun kita ada sifat yang tak elok di hati kita, dendam dengki, kita buang ke tepi, cari kebaikan. Ini tuan-tuan, semua ini Allah berjanji kepada kita. Dalam ayat Al-Ankabut 69, Allah sebut apa? Wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang baik-baik. Dalam bentuk Allah jaga, pelihara, hidayah, berkekalan. Allah akan letak mereka dalam keadaan lorongnya, lorong ilmu, lorong kebaikan. Ini antara ayat kita baca tadi. Kemudian, kebetulan ayat sebanyak berapa ayat tadi? 232 sampai ayat 48 ayat ini betul-betul kait dengan kita, dengan saya dan tuan-tuan. Sebab saya ambil hurjah ini, tuan-tuan. Kemudiannya, ayat yang sama kita baca tadi, Allah sebut kepada kita satu lagi perkataan yang cukup menarik. Alaysallahu bikafin abdah. Ini tuan-tuan, satu lagi ayat yang saya tadi tuan-tuan, bila Ustaz Hakimi sebut kita akan baca muka surat 462, saya pun terus ingat 462 surah Az-Zumar. Saya buka cari-cari, memang Zumar. Dan bila baca tu pula, Allahu Akbar, berdebar jantung hati saya, sedikit banyak berdebar. Sebab ayat-ayat ini cukup bermakna. Memang Quran bermakna, tapi untuk kita ni, contoh ayat berkata, Alaysallahu bikafin abdah. Apakah Allah ini tidak cukup untuk menjaga, mengawal kehidupan kamu hambanya? Ayat ini dalam maksud Allah tanya kita, Alaysallahu bikafin abdah. Tidak cukup Allah yang jaga kamu, pelihara kamu, beri kamu segala-galanya, kenikmatan. Itu ayat ini dengan makna Allah tanya kita, hei manusia, tak cukup lagi ke? Aku yang pelihara kamu, beri kamu segala-galanya, kenikmatan, jagaan, hidayah kepada. Itu ayat bersoalan. Tapi Allah bukan nak minta jawapan. Allah tanya kita. Sebab ada orang yang kadang-kadang lupa. Sedangkan hakikatnya memang cukuplah Allah yang pelihara kita, jaga kita, berikan kita segala. Cukup. Ini persoalan untuk kita berfikir. Alaysallahu bikafin abdah. Saya nak terjemah bahasa mudah pun payah, sebab terikat dengan bahasa Arab. Tapi kalau bahasa mudah saya kata macam ni lah. Hei manusia, tak cukup Allah yang jaga kamu. Macam itulah maksudnya. Ya tuan-tuan, Allah yang ciptakan kita, jadikan kita daripada alam janin, sampailah kita hidup, sampai ke mati. Siapa yang pelihara kita tu?
Kita pada alam janin, perut mak kita. Roh ditiupkan. Kemudian Allah lahirkan ke bumi kita. Ya, mak lahirkan kita, tapi Allah yang bagi kita rezeki hidup ni. Kalau tidak kerana Allah rezeki hidup, setakat perut sajalah kita ni. Mengingat ada perut pun kita tak keluar-keluar pun. Tapi Allah yang betul-betul beri kita segala-galanya. Daripada awal janin, daripada air mani, berubah seketul darah, daging, tiba roh, sampai kita keluar ke bumi, sampai kita mati. Allah yang cukupkan kita. Segala kecukupan, nikmat nyawa, akal, pemikiran, hidup, makan, minum, harta benda. Ini soalnya bukan Allah nak ungkit. Kalau kita dengar sekali, Allah nak ungkit balik ke ni? No. Ini bukan ungkitan. Allah tak ada mengungkit. Allah nak sedarkan kita. Sebab apa? Sebab ada orang yang gagal untuk faham. Ada orang yang kecundang dalam hidup sebab gagal nak faham. Dia tak rasa Allah pelihara dia. Dia tak rasa Allah yang duk kawal dia. Dia tak rasa Tuhan yang pelihara dia. Dia rasa dia. Aku sehat. Aku jaga makan. Aku tak penyakit sebab aku jogging hari-hari. Aku kaya raya. Aku cerdik bijak dalam soal merancang berfikir. Betul aku hebat. Dia fikir dia. Nikmat rezeki dia cari pandai. Nikmat harta dia cari pandai. Nikmat apa dia cari. Ada macam tuan-tuan. Langsung tak ikat dengan Tuhan. Sedangkan Allah sebut, Alaihissallahu bikafin abdah. Allah yang jaga kamu. Yang cukupkan segala-galanya. Baik kecil ke besar nikmat. Ayat-ayat macam ni, bila saya baca kepada, saya dengar tadi, kita baca bersama tadi, hati saya berdegup kencang. Sebab dalam hidup ini ada orang yang masih lalai. Masakan tidak. Saya kena sebut sebab saya pun mungkin orang lalai. Dalam satu dua keadaan. Maka kita bila baca surah Ar-Rahman. 35 kali ke 36 kali. Lebih kurang 30 kali lebih lah. Allah ulang kepada kita benda yang sama tuan-tuan. Baca Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 30 kali lebih Allah ulang benda yang sama. Apa asal Allah sampai ulang-ulang? Tak payahlah ulang, sekali cukuplah. Tidak. Allah ulang untuk ingatkan kita. Sebab ada yang lalai, yang lupa, yang leka, yang cuai. Kita-kita ni Allah tahu. Yang lalai ramai. Yang leka boleh tahan. Yang cuai pun ada. Itulah kelemahan kita. Tapi Allah ni maha kaya. Diangkat cerita supaya apa? Kita mudah ingat balik, insaf, sedar. Boleh kembali. Alaysa fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makna nikmat mana lagi yang kamu dustakan manusia? Apa yang tak cukup lagi dalam hidup ini? Apa yang tak lengkap lagi? Nikmat mana yang kamu dustakan? Ayat ini tuan-tuan betul-betul berikan kita pukulan, bukan maut, pukulan keinsafan. Pukulan yang beri kita keinsafan. Segera bila kita baca ayat ini, termasuk ayat Ar-Rahman tadi, ayat ini juga, Alaihissallahu bikafin abda. Kita akan terasa, ya Allah betul. Aku pagi ni, kalau tidak akan engkau beri nikmat hidup, aku dah mati ni. Tapi engkau berikan aku rezeki, buka mata, hidup balik. Jam 7 suku, datang ke masjid. Tapi kalau engkau tak beri aku nikmat hidup, ya Allah, pagi ni, dia tidur semalam pukul 1:12 tengah malam, sekarang 7 suku, aku terlentang sebagai jenazah. Orang dah mula dah nak siapkan, mandi, kafan, solat, hantar ke kubur jam 1 Zuhur nanti. Aku tak apa dah, ya Allah. Tidur mati semalam. Tidur sungguh. Sekarang aku terlentang jenazah. Tak bercakap, tak bersuara, tak berkata-kata, tak bergerak. Sekarang menanti orang, angkat, mandi, kafan, solat, kemudian hantar kubur. Tetapi engkau ya Allah sampai hari ini, saat ini, aku boleh bercakap, bersuara, tengok, kenal anak, kenal masjid, berjemaah. Ini tandanya Allah memang cukup kita macam-macam. Nikmat dan segala-gala. Allahu Akbar. Saya sebut tadi tuan-tuan, ini bukan ungkitan. Sekarang Allah sebut benda macam bukan ungkitan. Sebab ungkitan tidak ada dalam kamus Allah Azza wa Jalla. Mengungkit ini kamus kita manusia, itu kita mudah mengungkit. Itu kamus kita lah. Mengungkit ni kamus kita, bukan kamus Allah.
Kita menjadi terjebak ungkitan. Aku tak tolong kamu dulu, jangan harap. Macam sekarang, aku yang tolong. Kau tak ingat ke? Engkau aku tak tolong, tak percaya sampai sekarang. Kita ungkit balik. Pertolongan kita kadang-kadang kepada kawan kita, adik-beradik kita. Abang Long, kalau aku tak tolong kau, belum tak kaya macam sekarang. Ingat, aku tolong kau banyak kan? Aku beri dulu 30,000 contohnya. Bodah berniaga. Tak ingat ke? Bukan sikit tu belum. Contohnya. Kadang-kadang kita ungkit balik. Itu sifat manusia. Tidak boleh sepatutnya. Tak boleh ungkit tu. Tapi Allah lagi tak ada sifat ungkitan. Sekalipun Allah beri segala-galanya. Nikmat kecil mesti dia beri. Allah bukan ungkit. Tapi insafkan kita. Allah sebut untuk insafkan kita. Bukan ungkit. Allah sebut untuk insafkan kita supaya kita tersedar. Mana yang terlalai, tersedar. Mana yang cuai, terinsaf. Oh, aku lalai dalam hidup ini. Tak ingat nikmat Allah. Allahu Akbar. Nikmat rezeki banyak. Tapi nak ucap syukur kadang-kadang payah. Nikmat hidup besar. Nak kata Allah Akbar pun kadang tak keluar. Nikmat hidup banyak. Nak sembahyang pun tidak. Contohnya. Kita insaf. Jadi ungkitan ni tuan-tuan untuk apa? Untuk ingatkan balik kita supaya kita insaf sedar. Kemudian, ayat yang sama daripada ayat Quran tadi kita baca. Satu lagi peringatan besar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, sambungan ayat Allah berkata, "Wa may yudlillahu fama lahu min hadin." Allah kata kepada kita, siapa yang sesat, Allah sesatkannya, fama lahu min hadin, dia tak ada jalan pulang. Ini Quran bagi tahu, wa may yudlillahu fama lahu min hadin. Siapa yang Allah sesatkannya, dia tak ada jalan kembali, jalan pulang semula. Siapa Allah kata macam tu? Untuk ingatkan kita sebab ada sambung ayat tadi. Kerana hidayah ini satu harga yang paling besar. Batu hidayah ni kita kena rebut. Peluangnya kalau ada, dapat segera cari pegang sungguh-sungguh hidayah ni. Kita biarkan hidayah berlalu, tak ambil hidayah, kita rugi. Sebab kita mungkin tak dapat hidayah kemudiannya. Nak berubah bukan mudah. Satulah hidayah ni tuan-tuan, satu harga besar. Satu nilai yang paling berharga. Kalau kita dapat suatu hidayah, pegang kokoh-kokoh, jangan lepas. Kalau tidak, kita akan terbebas daripada hidayah, maka tak ada jalan pulang. Batulah kita dalam hidup beragama kena ada satu kekuatan. Bila hati kita mula insaf, dan kita mula ada debaran jantung untuk berubah, segera tunaikan. Contoh macam mana? Mungkin dalam sela-sela kehidupan kita, saya termasuk, saya cakap tuan bukan ke tuan-tuan ni, untuk saya juga. Saya mencari sesuatu dalam hidup saya untuk kebaikan bersama, saya nak cari. Mungkin dalam sela hidup saya, ada kadang-kadang, contohlah simple, contoh berat-berat saya tak tahu nak sebut. Saya pun tak bukan cerdik dalam bab contoh berat ini. Contoh ringan saja. Kita mungkin dalam bab contohnya, nak bersuka derma ni rasa berat tangan nak menyumbang. Contohnya lah contoh. InsyaAllah, tuan-tuan depan saya ni semua dermawan tegar belaka ni. InsyaAllah, sikit banyak dermawan belaka. Tapi dalam hidup ini, ada orang yang derma susah, infak susah, zakat lagilah tidak. Atas alasan dia tak mungkin sampai bab zakat. Derma pun tidak. Sebab dia milik, dia rasa harta milik dia. Aku punya, nak ada derma apa? Aku cari aku punya lah. Tak payah ada berderma ni. Cari sendirilah contohnya. Satu hari contohnya, dalam hati kita datang perasaan, aku ni hidup macam kurang berkat. Rezeki banyak tetapi keluar pun cepat. Duit masuk banyak tapi tak ada apa pun di tangan yang ada berbekasnya. Harta ada tapi hidup tak tenang mana. Contohnya, ketika itu ada dah perasaan hati kita bercakap, ada tu, kalau begitu aku ni silap ni. Patutnya sukalah sombang, tolong orang, derma, mudah-mudahan ada berkat. Perasaan tu ada, mari dah. Kita kaitkan aku tak berkat hidup kerana susah menyumbang.
Kedekut Allah tarik daripada nikmat hartaku. Banyak tapi tak berapa berkat. Datang perasaan apa? Nak menyumbang. Terus buat. Terus kita, itu hidayah tu. Allah mula campak hati kita perasaan seronok untuk bersedekah. Buat. Terus tunaikan. Tapi kalau kita biarkan, kita kekal dengan keadaan bakhil kita bimbang. Allah tarik hidayah, kita akhirnya tak jadi orang yang suka menyumbang sampai ke mati. Ini contoh saya paling simple. Yang lejar-lejar saya tak tahu nak cakap. Ini contoh tuan-tuan. Sebab itulah kita ini, bila Allah sesatkan kita, fama lahu min hadin, tak ada jalan pulang dah kita kepada Allah. Jalan hidayah tak ada. Ini kita paling takut. Betullah, hidayah ni tuan-tuan harganya besar. Sikit pun besar, besar lagi lah besar. Ini semua yang kita kena faham. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Tengok tuan-tuan. Ayat yang cukup-cukup berkait dengan kita tuan-tuan pagi ni. Saya tak bercadang, tak bercakap ni. Tapi kebetulan imam baca, saya pun teringat dengan maksud tersirat, kena sampaikan. Sekali sebulan bercakap di pentas ini, kena sebutlah. Ini sekali sebulan, bukan bercakap tiap minggu. Ya. Untuk diri sendiri dan semua yang hadir. Allah sebut kepada kita, wa man yahdillahu fama lahu min mudillin. Siapa dapat hidayah Allah Azza wa Jalla, dia tak akan alami kesesatan insya-Allah. Fama lahu min mudill, tak ada sesat baginya, tak ada sesat. Maksudnya, siapa yang Allah pandunya, dia pun ikut pandu Allah Azza wa Jalla, jangan bimbang. Tidak akan sesat selama-lamanya insya-Allah. Marilah, lautan yang ganas, ombak yang tebal, yang hebat, tsunami, segala macam, dia tak akan berganjak daripada kebenaran. Datang ombak macam mana, dia tak akan runtuh dan gugur. Sebab hidayah itu melekat. Betul tuan-tuan. Saya duduk termenung ayat ini, daripada baca tadi, sebelum dia baca ayat dia, baca sebelum pun. Ayat ini betul-betul menjadi kekuatan pada kita. So Allah berjanji, wa may yahdillahu, siapa Allah beri hidayah kepadanya, jangan bimbang, fama lahu min mudillin, tak ada benda menyesatkannya lagi. Sebab hidayah ni bukan kerja manusia, kerja Allah Azza wa Jalla. Bila Allah bimbing kita, satu bimbingan yang menusuk kepada hati jantung, merubah kita, jangan bimbang. Sebab hidayah bukan milik manusia, milik Allah Azza wa Jalla. Dia akan ubah manusia. Benar, satu masa dahulu, dia berada dalam kejahilan, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan, dalam keburukan pelbagai dia buat. Tapi bila dapat hidayah, insya-Allah, dia tidak akan kembali kepada kejahatan yang lama, sebab hatinya sudah dimasuki cahaya yang berkekalan insya-Allah, dengan izin Allah. Sementelahan pula, dia dalam keadaan jaga ibadat, jaga iman, jaga ilmunya. Dia dah mula jaga. Dulu nak sembahyang duha, tak pernah nak solat. Tapi hidayah dah masuk, duha dia dah buat. InsyaAllah kekal dalam duha sampai bila-bila insyaAllah. Dia meninggali duha satu hari, dia rasa macam telah tinggal duha sebulan. Dia meninggalkan duha sekali saja, tak ingat buat duha, dia macam kecewa berbulan-bulan. Sebab apa? Hidayah itu melekat. Batu kita yakin, percaya. Bila Allah beri hidayah kepada seorang, tidak mudah dia akan jatuh gugur kali yang kedua. Kerana dia dalam pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Ini jamin Allah kepada kita. Batulah kita kena cari jalan untuk kekal hidayah. Baik. Kemudiannya, ayat yang kemudian sikit lagi. Antaranya ialah, Allah ingat kepada kita supaya kita ini sentiasa melekat dengannya dan yakin kepadanya dalam apa urusan. Ayat 38 itu Allah kata, Qul hasbiyallah, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul hasbiyallah, katakan Muhammad, ajar umat kamu, hasbiyallah, cukuplah Allah untuk aku dalam hidup ini. Hasbi Allah, cukuplah Allah yang pelihara aku, bantu aku,
tolong aku, redakan aku, nikmatkan aku dengan pelbagai. Cukuplah. Qul hasbi Allah. Maksud di tuan-tuan, Allah ajar kita untuk kita berpegang teguh dengan Allah dalam semua aspek kehidupan beragama kita. Cukuplah Allah. Ada ayat yang lain yang kita baca juga, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu ayat Quran juga. Itu pun ada maksud tersirat. Hasbunallah wa wakil, cukup Allah sebagai pelindung aku dan pengawal aku. Ayat ini betul-betul berikan kita kekuatan untuk kita terus berpegang. Qul hasbi Allah. Cukuplah aku berpegang dengan Allah Azza wa Jalla. Dan urusan ilmu, amal, hidup macam-macam, tak ada yang lain dah. Allah tempat aku bergantung. Harap, bergantung perasaan, bergantung kemahuan. Dalam doa munajat, hasbi Allah. Tuan-tuan, ayat ni nampak ringkas tapi padat dengan maksud tersirat. Sebab inilah neraca keimanan kita yang sebenar-benarnya. Kita ni bila ada Allah dalam hidup kita, ma'iyatullah, insya-Allah, dalam ujian kita bersabar, dalam tekanan kita bersabar, dalam kepayahan kita bersabar, dalam musibah kita bersabar. Sebab apa? Hasbi Allah. Aku diuji, ditekan, dimusuhi, dikata apa sekalipun, ataupun diuji dengan pelbagai isu penyakit macam-macam. Hasbi Allah. Allah ada bersama aku, insya-Allah. Memang diuji sekesakitan, sakit. Memang diuji tekanan, susah. Tetapi hasbi Allah. Aku ada Allah. Tempat aku bermunajat, aku merintih, aku minta, aku berdoa, ada Allah bersama aku. Aku tak pernah jauh pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pun tak jauh pada aku siang malam. Ini sifat. Dan bukan mudah, kecuali orang yang betul-betul faham. Betul ayat kata apa? Qul hasbiyal Muhammad, ajar mak kamu. Dengan ucapan, cukup Allah Azza wa Jalla, wa alaihi yatawakkal, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kemudian ayat yang terakhir yang saya ingat perlu sikit lagi masanya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Di sini Allah sebut kepada kita, qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Kita hidup, tuan-tuan, dalam beramal, teruskanlah. Di mana kita berada, ala makanatikum, dalam apa situasi kita. Kita nak apa dia? Inni amilun, kita hamba yang beramal. Jaga ibadat, jaga ilmu, jaga iman. Ini maksud ayat yang Allah sarang kita supaya di mana kita berada, di lokasi berada kita sekalipun, kita ini sebagai seorang yang amilun, yang bekerja. Bekerja musabah, beribadat, jaga ibadat pada Allah Azza wa Jalla. Tidak kita jauh daripada Allah, walau dikata di mana. Kerana Allah sebut kepada kita, fasawfa ta'lam, kau akan tahu. Sebab ayat ini, kalau kita kait ayat yang lain ada. Kalau nak kaitkan ayat ini dengan ayat yang lain, surah apa? At-Takatsur. At-Takatsur. Ada ayat berkaitan dengan ayat ini. Surah At-Takatsur, kalau kita buka dalam ayat Takatsur, ada ayat berkaitan dengan ayat ini juga, ialah firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna 'ainal, sampai akhir. Dalam ayat ini At-Takatsur, Allah sebut kepada kita, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kamu akan tahu nanti. Tahu benda tu? Di alam sana, ada di sana hal-hal menanti kamu. Kalau buat baik, Allah beri kebaikan di alam sana. Buat buruk, menanti keburukan di alam sana. Kalla sawfa ta'lamun. At-Takatsur. Ini surah, berada surah Al-Ta'khilah, juz ke-30. Allah sebut, kalla sawfa ta'lamun, kamu kan tahu benda di alam sana nanti.
Kalau kamu dah buat benda baik di bumi ini, jangan bimbanglah. Kamu akan nampak nanti kebaikan. Kalau kamu buat benda jahat di bumi, jaga. Kamu tahu di alam sana nanti kejahatan kamu. Baik. Allah sebut kepada kita berdua, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ayat ke-8. Surah yang sama tadi. Ini peringatan besar kepada kita. "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian setiap kamu akan dipersoalkan tentang nikmat yang kamu pernah ada masa hidup dahulu. Tiap-tiap kamu. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tiap kamu akan dipersoalkan. Tus'al, ditanya. Sa'ala yas'alu soalan, dipersoalkan. Ditanya tentang apa? An-na'im, tentang nikmat pernah kamu ada dulu. Maka ayat inilah menjadi peringatan kita kena duduk dalam suasana amal jaga, kebaikan kita jaga di mana kita berada. Mudah-mudahan kesannya apa? Di alam sana nanti, kesan ibadat yang baik ini, kita akan nampak, oh, lorong syurga menanti aku. Lorong redha menanti aku, bukan lorong yang lain. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, dalam kesempatan masa yang cukup penting pada pagi ini, dalam kuliah subuh kita ini, saya kira cadangnya buka kitab nak baca tajuk yang lain. Tapi dalam jiwa perasaan saya melekat dengan ayat tadi. Itulah 3-4 ayat saya kupas, saya ulas sekadarnya. Mudah-mudahan sampai mesejnya kepada saya yang bercakap khasnya kepada semua yang hadir. Kerana setiap bacaan ayat Quran ini ada makna yang tersirat lagi tersurat, menjadi nadi jantung kepada kita. Kerana bicara Allah ini bicara hati, bicara jiwa, bicara ilmu dan iman, masuk ke hati jantung kita. Kan itulah kata para ulama, Al-Quran adalah kalamullah, cakapan Tuhan yang boleh masuk ke hati jantung kita. Bentuknya peringatan, bentuk peringatan demi peringatan, termasuklah tegah larangan daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah sekadar pada pagi ini, walaupun tajuknya tidak itu sepatutnya pada pagi ini, tapi itulah sekadar kemampuan saya. Mudah-mudahan 3-4 ayat kupasan daripada bacaan imam kita Ustaz Hakimi tadi, kita baca menjadi asbab terenung kita fikir di mana jalan hidup kita kena lalui demi kebaikan kita bersama. Dunia Allah redha, akhirat diradai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita faham, insaf dan sedar, kita adalah manusia, ada kelemahan, ada kekurangan, ada di sana ketaksirannya, kekurangan ada. Tapi dalam kelemahan itu, kita nak kena tengok balik supaya tidak lemah selama-lamanya. Kalau kurang sekalipun, tak kurang selama-lamanya. Kita tokok tambahkan apa yang kita boleh tokok tambahkan. Yang baik kita amalkan, yang buruk kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Itulah sekadar pada pagi ini. Yang pentingnya tuan-tuan sekalian ialah Al-Quran adalah merupakan jawapan yang paling mutlak dalam hidup beragama kita. Beruntunglah siapa saja yang pegang Quran dalam hidupnya, tengok makna-makna ayatnya, lebih jauh fahami ayat-ayatnya, cukup beruntung dan cukup istimewa. Kerana Al-Quran sifatnya sampai kiamat hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Aqul qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh al-ghafur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم
تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.